Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, wal khamisu wal ishruna an-nutqu bit-tauhidi. Jadi sambung pada kesempurnaan iman yang ke-25, kata dia wal khamisu wal ishruna, dan bermula yang ke-25 itu, al-khamisu wal ishrun mubtada', khabarnya an-nutqu ialah mengucapkan bitauhidi, ta'alluq bi dengan nutqu, mengucapkan bitauhidi dengan tauhid, iaitu apa dia mengucap dengan tauhid tu, iaitu la ilaha illallah, kalimah-kalimah yang membabitkan syahadah lah. Rawa Ahmadu, telah meriwayatkan oleh fa'il Ahmad, oleh Imam Ahmad, yakni dalam Musnad Imam Ahmad. Ataf wa ghairuhu wa ghairu Ahmada, dan selain daripada Imam Ahmad, meriwayat maf'ulun bih haditha, akan hadis jaddidu imanakum. Itu hadis dia. Jaddidu, hendak perbaharuilah oleh kalian, tu fi'il amar, untuk antum, untuk banyak orang, untuk kalian. Maf'ulun bih imanakum, akan iman kalian. Imana maf'ulun bih wa huwa mudhaf, kum mudhafun ilaih. Jadi ada hadis Nabi SAW yang suruh memperbaharui iman. Dekat bawah tu dia sebut jaddidu imanakum al-haditha, iqra' al-haditha ila akhirih. Wa qala Abul Hasan Ali ibn Abi Bakar ibn Sulaiman al-Haythami, telah berkata oleh Abul Hasan Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Al-Haythami, fi Majma'iz Zawaid, dalam kitab dia Majma' Az-Zawaid, dia kata isnaduhu jayyidun, sanadnya, sanad hadis ni ialah bagus, jayyid. Wa fihi ay wa fi isnadihi, dan pada sanadnya itu ada Sumairu ibnu Naharin, ada Sumair ibnu Nahar. Wathaqahu Ibnu Hibbana, telah menfiqahkan akan dia, akan Sumair ibn An-Nahar, oleh fa'il Ibnu Hibban radhiyallahu ta'ala anhu. Makna hadis ni baguslah. Intaha Majma'uz Zawaid, karangan Abul Hasan Al-Haythami. Jadi dia kata qila, ay qila lahu, ay qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata gini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasulullah munada wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Wahai Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimanakah memperbaharui oleh kami, maf'ulun bih, akan iman kami.
Nujaddidu imana. Imana maf'ulun bih wa huwa mudhaf na mudhafun ilaih. Macam mana nak memperbaharui iman tu? Qala ay qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya akthiru wa fi'il amar. Tu maqul qaulah. Akthiru, memperbanyak, hendak memperbanyaklah oleh kalian min qawli la ilaha illallah, daripada perkataan la ilaha illallah. Suruh banyak berzikir la ilaha illallah. Kerana orang yang senantiasa berzikir la ilaha illallah itu, dia memperbaharui iman dalam hati. Tajaddudul imani fil qalbi, memperbaharui imannya dalam hatinya. Dan juga dia akan memenuhkan hatinya itu dengan nur. La ilaha illallah, nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan la ilaha illallah itu akan menyebabkan dia meningkatkan dan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan la ilaha illallah itu juga akan dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala asrar, sir-sir, rahsia-rahsia yang hanya didapati oleh orang yang mengamalkannya sahaja. Yang mana rahsia-rahsia tersebut yang didapati oleh para orang ahlul basair, orang yang punya mata hati yang cerah. Itu kita boleh tengok dalam kitab-kitab Syarah Sanusiyah lah. Imam Sanusi ada bahas fadilat berzikir la ilaha illallah di akhir kitab sebelum khatam. Dan para syurrah dan hawashi dan muhashi akan membahaskan dengan lebih lanjut dengan hadisnya, amal lagu mana, apa faedahnya dan sebagainya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ruwiya wa istinaf. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, anna syaikha Abar Rabi'i al-Maliqi, bahwasanya al-Maliqiyah sifat bagi asy-syekh. Bahwasanya syekh isim anna, Aba badal, ar-Rabi'i mudhafu ilaih, al-Maliqi sifat. Bahwasanya Syekh Abar Rabi' al-Maliqi kana, adalah ia syekh tu. Adalah ia syekh itu, kana dhamir mustatir huwa, isim kana kembali kepada asy-syekh. Kana ala, ay kana thabitan, sabit ia ala tu khabar kana mahzuf. Ala ma'idati ta'amin, atas hidangan makanan. Ma'idati jar majrur wa huwa mudhaf, ta'amin mudhaf ilaih. Maksudnya dia sedang berada dalam hidangan makanan lah, jamuan makanan, ataupun berada dalam keadaan makanan di depannya. Wa kana, dan adalah ia Syekh Abu Rabi' al-Maliqi tu, qad khabar, qad zakara, sesungguhnya, qad li tahqiq, sesungguhnya zakara telah berzikirlah ia Syekh Abu Rabi' al-Maliqi tu. Maf'ulun bih la ilaha illallah, yakni kalimat la ilaha illallah, akan kalimah la ilaha illallah. Berapa kali tu? 70,000 marratin, 70,000 kali. Tu dia depan makan tu. Depan makan duduk zikir lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita sudah baca kitab Syekh Daud Al-Fattani berkaitan dengan tahlil saja. Berkaitan dengan perbahasan la ilaha illallah. Macam mana nak buatnya dari sudut nahwunya, dari sudut fiqhnya, nak sebut la ilaha illallah berapa harkat. Satu harkat boleh ke dot, dua harkat boleh ke dot, tu kitab Syekh Daud Al-Fattani. Dan kita dah beli kat Mesir lah kitab tu secara khusus. Ni kalau sekarang ni dia berada di tepi kitab lah. Di tepi kitab Ad-Durrus Tsamin. Dia berada di tepi kitab Ad-Durrus Tsamin lah, kitab Syekh Daud yang berkaitan la ilaha illallah tu. Cuma kita ada beli photostik daripada siapa ada orang jual tu. Kitab asing. Lebih kurang 20 surat tu lah. Jadi kita dah baca khatam hari tu waktu marathon. Kemudian mana tadi? 70,000, okey, betul. Wa kana ma'ahum, wa kana, dan adalah ma'ahum bersama mereka itu, wa kana ay wa kana Syekh Abu Rabi', dhamir mustatir huwa isim kana.
Ma'ahum ta'aluk satu mahzuf khabar kana ay sabitan ma'ahum ay ma'al hadirin. Berserta dengan para hadirin yang hadir bersamalah, tak makan seorang. Kita nak makan ni mesti ramai-ramai. Tu baru syok ataupun tu barulah ikut dia panggil tuntutan Nabi SAW makan ramai-ramai, tak makan seorang-seorang. Alal ma'idati, atas hidangan makanan itulah. Alal ma'idati ay ma'idati ta'am. Alif lam lil ahdi dzikri. Semalam mutamimah tak sempat habis sampai alif lam. Dia alif lam ni, alif lam lil ahdi ni ada 3. Lil ahdi dzikri, lil ahdi dzihni, lil ahdi al-huduri. Lil ahdi al-huduri pun ada. Jangan dengar. Lil ahdi al-huduri. Contoh dia buat ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma, alif lam pada al-yawma tu alif lam lil ahdil huduri. Kerana merujuk kepada hari ini, hari diturunkan ayat Quran al-yawma akmaltu lakum, iaitu hari Arafah. Tak sempat habis malam. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi alif lam pada al-Maidah, alif lam lil ahdi dzikri, tadi dah sebut dah maidati ta'amin, ni pun Maidah dia ringkas gitu ya. Alif lam tu fahamlah sendiri. Ataupun kita kata alif lam tu mudhafu ilaih yang mahzuh dia juga, ai maidati ta'amin. Hazah dia punya mudhafu ilaih, ganti alif lam boleh juga. Syabun, gitu. Jadi mana tadi, wa kana ma'ahum 'alal maidati syabun. Jadi bukan syekh lah. Isim kana dia syabun tu. Isim kana dia syabun tu. Wa kana ma'ahum 'alal ma'idah ay wa kana syabun sabitan ma'ahum 'alal ma'idati. Seorang pemuda bersama mereka itu, bersama para hadirin atas hidangan makanan tu. Min, dia tu syabun tu. Pemuda tu min ay syabun kainun, ya pemuda yang adalah ia pemuda itu min ahlil kashfi, daripada orang yang kasyaf. Min ahli jar majrur wa huwa mudhaf, al-kashfi mudhafun ilaih. Dia daripada ahli kasyaf. Ni masyhur ni cerita apa tu? Tapi kalau cerita dekat Kifayatul Muhtaj dalam Syekh Daud Al-Fatari lain sikit lah. Tapi sama lebih kurang. 70,000 kali tahlil nak kata ni. Sekali yang mana pemuda ni nampak mak dia tu masuk neraka tu. Jadi Syekh ni pun hadiahkan 70,000 tahlil la ilaha illallah tu dekat mak dia tu. Maka dia nampak mak dia tu tak masuk neraka dah. Tu ahli kashfi. Jadi dalam kitab ni pun ada, dalam kitab Kifayatul Muhtaj pun ada. Ni cerita masyhur lah yang dalam bab tahlil. Fahina madda yadahu ila at-ta'ami baka wamtana'a min at-ta'ami. Fahina maka tatkala fahina maka tatkala madda yadahu. Fahina maka tatkala madda. Kalau madda sepanjang, mengholo. Fahina maka tatkala itu, mana tadi hilang. Maka tatkala itu madda menghulurkan ia. Dia asalnya panjang panjang tu mad, tapi sini konteks je hulu lah. Kita nak hulu makan. Madda yadahu menghulurkan ia syabun. Pemuda tadi. Maf'ulun bih yadahu, akan tangan syabin, akan tangan pemuda tadi. Hu mudhafu ilaih, yada maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Dia menghulurkan tangannya itu ila ta'ami, ta'alluq madda kepada ila. Madda muta'allaq ila, muta'alliq at-ta'ami mudhafu, at-ta'ami jar majrur, kepada makanan. Makanan yang disediakan itulah maidatut ta'am. Lepas tu tatkala tu baka wamtana'a, menangis ia syabun, lelaki pemuda tadi. Ataf wamtana'a, dan terhalang ia pemuda itu minat ta'ami, daripada makanan tersebut, menolak. Dia tak ambil, tiba-tiba je. Tu tara-tara nak ambil tu, tiba-tiba dia menangis, tak jadi ambil. Pelik ni. Faqala lahul hadiruna, maka telah berkatalah lahu, baginya, bagi syabin, bagi pemuda tadi, al-hadiruna fa'il qala, ay faqala al-hadiruna lahu, tu asal dia. Faqala lahul hadiruna, sama lah.
Faqala lahu, maka berkatalah baginya, bagi pemuda tadi, fa'il al-hadiruna, oleh orang-orang yang hadir. Orang yang hadir bersamalah ketika nak makan tu. Dia kata, maqul qaul, baiklah. Lima tabki. Macam lima bukan lam. Lima. Kenapa kau menangis oleh engkau? Tu. Dhamir anta kembali kepada syabun tu. Tu fa'il. Faqala, maka berkatalah ia syabun, orang yang pemuda tadi. Maqul qaul, ara jahannama, melihat oleh aku, maf'ulun bih jahannama, akan neraka jahannam. Jadi neraka jahannam berapa kali dah kita ulang dalam kitab-kitab akidah, dia ada dua. Jahannam khas, jahannam am. Jahannam khas khusus pada umat Islam lah, iaitu yang berdosa. Orang-orang Islam yang berdosa, orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala yang berdosa. Adapun jahannam yang am, itu jahannam yang bila kita sebut jahannam, kena kepada mana-mana neraka, sama ada neraka yang disediakan untuk orang kafir ataupun untuk orang Islam. Wa ara ummi, dan melihat ia oleh aku, maf'ulun bih, ummi akan ibuku. Ia tu mudhaf ilaih, ummi tu, kataan ummi suti tu, atau maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Dia melihat aku, dia melihat umi dia, mak dia tu, fiha, padanya, ay finnari, fi jahannama, pada neraka jahannam tu. Dia tengok sedih lah. Jadi mak siapa pula. Anak siapa yang tak sedih kalau tahu mak pak dia sendiri masuk neraka. Wal'iyadu billah. Tu dia sedih, pasti sedih. Tu, tidak ada syok lagi lah kesedihan tu. Tara orang jatuh cinta tak dapat pun sedih dah, apatah lagi ni neraka, babik ke akhirat. Qala Syekh Abu Rabi'i, telah berkatalah fa'il oleh Syekh Abu Rabi'i, badal Ar-Rabi'i mudhaf ilaih. Telah berkatalah oleh Syekh Abu Rabi', faqultu, maqul qaul bagi qala. Faqultu, maka berkatalah oleh aku Syekh Abu Rabi' lah. Dia pun nak teh lah tengok. Ya dak tau. Dia ni betul tak Ali Kasyah ni? Tu ni. Faqultu fi nafsi, maka berkatalah oleh aku fi nafsi, pada diriku, dalam hati dia lah. Fi nafsi jar majrur, ya mudhafun ilaih. Maqul qal bai qultu, Allahumma innaka ta'lamu anni qad halaltu hadhihi 70,000. Allahumma, wahai Tuhanku, innaka, sesungguhnya engkau, inna ka isim inna, khabar ta'lamu, mengetahui oleh engkau. Ta'lamu bukannya allama yu'allimu tu'allimu, bukan. Ta'lamu, mengetahui oleh engkau, tu khabar inna. Mengetahui, anni jumlah tu maf'ul bih ta'lam. Anni, bahwasanya aku, tu isim anna. Khabar anna pula, qad halaltu, sesungguhnya aku, qad litahqiq, masuk pada fi'il madhi, sesungguhnya halaltu, telah bertahlilah oleh aku. Halala yuhallilu tahlilan wa huwa muhallilun. Dia tu muhallil, dia tu sudah bertahlil dah. Bertahlil tu apa dia? La ilaha illallah tu dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau baca dalam kitab-kitab syarah Sanusiah, Hasyiah Sanusiah, di belakang tu dia akan beritahulah fadilat, faedah zikir la ilaha illallah. Bahkan ada yang dia kata bahawasanya kalau ada orang ambil tarekat, kau kena ikut syekh dia tarekat dia lagu mana dia berzikir. Macam lah. Mana tadi? Halaltu hadhihi sab'ah, mana tadi? Qad halaltu, sungguhnya telah bertahlil oleh aku hadhihi 70,000. Telah bertahlil oleh aku akan ini as-70,000. Ini mana la ilaha illallah tu 70,000. Ni 70,000 kali. As-70,000, 70,000 kali. 70,000 kali dia tahlil dari depan tu. Dekat depan maidatu apa nama tu, maidatut ta'am tu. Dekat 70 kali dah, 70,000 kali ke 70 kali? 70,000 kali dah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Patu wa qad ja'altuha 'itqa ummi hadha asy-syabbi minan nari, dan sesungguhnya qad li tahqiq ja'altuha, telah menjadikan oleh aku akan dia. Akan tahlil itulah, akan hari sab'i tu,
Itqa maf'ulun bih kedua. Itqa akan bebas ummi ibu hadza ini. Asyabi ibu pemuda ni. Begitu. Itqa maf'ulun bih kedua, ummi mudhafu ilaih hadza asyabi. Asyabi badal. Ummi hadza mudhafu ilaih lagi. Okey, minan nari jar majrur. Minan nari, itqa minan nari, bebas minan nari daripada api neraka tu dah. Aku jadikan pembebasan bagi ibu, bagi umat, bagi pemuda ni, maknanya apa? Dia menjadikan zikir la ilaha illallah 70,000 kali tu hadiah kepada mak dia, untuk bebaskan mak dia tu daripada neraka, yang mana pemuda ni nampak sebab dia kasyah. Faqala asyabu, maka telah berkatalah fa'il oleh asyabu, oleh pemuda tu. Maqul qaul alhamdulillahi ara ummi qad kharajat minan nari. Alhamdu, bermula puji-puji itu, lillahi ay sabitun, sabit iyo, lillahi bagi Allah. Lillahi jar majrur, alhamdu mubtada, ta'alluq suatu mahzuf, khabar mustahiqun lillahi. Ara, telah melihat oleh aku, maf'ul bih ummi, akan ibuku. Qad kharajat, sesungguhnya. Kharajat, telah keluar ia. Ia ummi minan nari. Dhamir mustatir hiya kembali kepada ummi. Dia melihat oleh bahawasanya akan mak itu. Qad kharajat, sungguh telah keluar ia. Ummi, lepas pada ummi tu idhafat pada ia, jadi makrifah. Lepas makrifah ada jumlah, lepas tu jadi hal. Dia panggil apa istilah kaedah dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, al-jumlatu ba'da al-ma'rifati halun. Tu dia tulis kat situ dah pun, kat i'rab tu bahagian tanda tu dia tulis ha alif. Ha alif tu hal lah. Minan nari jar majrur, daripada api neraka. Lesai habis. Wa ma adri ma sababu khurujiha, dan tidak mengetahui, ma sini mau nafi. Dan tidak mengetahuilah oleh aku ma sababu khurujiha. Jumlah tu jadi maf'ulun bih adri. Ma sababu khurujiha, apakah sebab keluarnya mak aku tu. Khuruji mudhafu ilaiha, mudhafu ilaih. Apakah sebab dia jadi keluar daripada neraka ni, aku tak tahulah. Wa ja'ala huwa ay asyabu yabtahiju wa akala ma'al jama'ati. Wa ja'ala, dan menjadilah. Wa ja'ala makna Allahumma salli ala Muhammad. Wa ja'ala huwa, menjadilah dia pemuda tu lah, asyabu yabtahiju, seronok gembira iyo syabun tu, iaitu pemuda tu. Wa akala, dan makan iyo, atau pada ja'ala, dan makan iyo syabun ma'al jama'ati, beserta dengan jemaah. Dia pun selesai lah nak makan. Tadi tak lalu nak makan sebab tengok mak dalam neraka, dan sekarang dah selesai dah. Tak tahu sebab apa. Dia pun tak tahulah sebab syekh tu bagi hadiah. Syekh tu faqultu fi nafsi, dia bercakap dalam hati dia. Bukan cakap kat dia. Cakap kat dia tahulah. Kan tu ya. Tu. Habis cerita tu. Habis selesai. Ni pun dalam kitab Kifayatul Muhtah ada lah. Ni zaman-zaman ataupun masa-masa orang baca kitab Kifayatul Muhtah lah ni. Sebab Isra' Mi'raj. وهذا التهليل بهذا العدد يسمى عتاقة صغرى. Jadi dia kata وهذا التهليل, واو استئناف, هذا مبتدا, التهليل badal, بهذا العدد, وهذا التهليل, dan bermula ini tahlil, بهذا العدد, بهذا jar majrur, al-adad badal, dengan bilangan ini. Bilangan mana? 70,000 kali yuk. Khabar yusamma, dinamakan akan akan tahlil, dhamir mustatir huwa naib fa'il, kembali pada tahlil, maf'ulun bih, ataqatan, akan sebagai, dinamakan akan sebagai ataqatan sughra, pembebasan yang sughra, yang kecil baru. Makna ada ataqatan sughra, ataqatan kubra. Jadi yang tahlil la ilaha illallah 70,000 kali. 70,000 kali ni kena buat serentak kalau ke mana? Tak syarat serentak, tidak syarat mualak. Asalkan cukup 70,000 dia bagi. Sehari pun akan datang, dia akan sebut ataqatan kubra.
Ni ataqatan sughra, pembebasan cik je ni. Kama anna, ni nak masuk ni ataqatan kubra. Kama anna suratas samadiyati. Seperti mana bahawasanya surah as-samadiyah. Surata isim anna. As-samadiyati mudhafun ilaih. As-samadiyah tu apa dia? Itu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ambil samad tu. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Qiraat lain lah, kufuan. Qiraat lain kufuan. Kalau kita Hafs dan sebagainya kufuan. Qiraat lain kufuan. Qiraat Syu'bah dan sebagainya. Qiraat riwayat Syu'bah dan sebagainya ada baca kufuan. Kama anna surat as-samadiyati, seperti mana bahawasanya surah as-samadiyah itu surah al-ikhlas itu jumlah tu khabar. Idza quri'at, apabila dibacakan akan surah as-samadiyah. Fa'il dhamir mustatir kembali kepada surah as-samadiyah. Apabila dibacakan akan surah as-samad itu surah ikhlas tu, wa balagat mi'ata, dan sampailah ia surah as-samadiyah maf'ulun bih mi'ata alfi marratin, 100,000 kali. Akan 100,000 kali. Kalau tahlil 70,000 kali, ini 100,000 kali. Maka tusamma, jawab bagi idza, niscaya dipernamakan akan akan surah as-samadiyah bila dibacakan 100,000 kali itu. Dia dinamakan maf'ulun bih ataqatan sifat kubra. Ataqatan kubra, pembebasan yang besar. Itulah kalau terjemahnya. Ataqatan kubra. Jadi dua ni, tahlil dengan ataqatan kubra ni menjadi ikhtiar usaha kita yang boleh dibuat untuk bebas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis, ada di kat bawah tu panjang lah tu. Dia tulis ada hadis Nabi SAW riwayat Al-Bazzar. Riwayat daripada Al-Bazzar bahawasanya orang yang baca 100,000 kali tu Allah Ta'ala akan bebaskan dia daripada neraka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia kata tu 100,000 kali tu walau fi sinina adidatin. Walau fi sinina adidatin. Mana dia? Walau fi sinina adidatin. Adidatin sifat sinin. Ai walau kana, fi ta'alluq syartu mahzuf, khabar kana mahzuf. Gitu. Ta'alluq syartu mahzuf, khabar kana mahzuf. Baik. Jadi dia kata walau fi sinina adidatin ai walau kana. Walau kanat. Macam mana nak takdir? Walau kana walau kanat mi'atu alfi marratin, 100,000 kali tu sabitatan, sabit ia fi sinina adidatin, pada tahun-tahun yang banyak. Mana dia nak lengkap 100,000 kali tu bukan sekali buat, mampus kawan tu. 100,000 kali buat sikit-sikit tak apa, walaupun bertahun-tahun baru nak selesai 100,000. Kira lah. Contoh sehari buat sekali ke, sekali banyak kan? Sikit kan? Sehari buat contoh 10 kali contohnya. Jadi kalau setahun dah 3,000 lebih kurang. 3,000 nak sampai ke, panjang pula. Nak sampai 30 tahun pula tu. Boleh tak salah. Setahun 3,000 ya qul huwallah. Nak boleh sampai 100,000 tu lebih kurang 30 tahun lagi. Lebih kurang 30 tahun lagi. Tu pun 90,000 lebih. Ikutlah. Tu contoh walaupun bertahun-tahun lamanya. Itu kalau kita buat beberapa bacaan dalam sehari. Sehari contoh, kita kata setahun contohnya 3,000 kita baca. Setahun contohnya 3,000. Kali 30 kali, 30 tahun, baru 90,000 lebih. Ikutlah. Tu. Lebih rajin, lagi banyak dia baca. Fa innal muwalata la tushtaratu. Maka sesungguhnya muwalat itu, isim inna, khabar. La tushtaratu, tidak disyaratkan akan dia akan muwalat. Dhamir mustatir dia kembali kepada muwalah. Jadi muwalat tak syarat. Muwalat tidak syarat. Jadi boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai habis tu. Walaupun tak muwalat tak mestinya berturut-turut 100,000 kali dah.
Tak semestinya berturut-turut 100,000 kali. Ni page ke apa ni Takut silap pula. Buat live dekat profile sendiri pula. Biasanya seorang dua Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Habis selesai kesempurnaan iman yang ke-25. Iaitu disuruh apa? An-nutqu bit-tauhid. Apa tauhid situ? Tahlil itulah. Sekarang pula. Wasadisu wal-ishruna. Waw istinaf mubtada. Dan bermula yang ke-26 pula. Ialah khabar tilawatul Qur'ani. Membaca akan Qur'an. Tilawatul Qur'an. Dhafa' masdar bernama maf'ul. Membaca akan Quran. Tilawatu khabar wa huwa mudhaf, al-Qur'ani mudhafun ilaih. Membaca apa dia? Membaca Al-Quranul Karim. Rawa Ahmadu, telah meriwayatlah fa'il oleh Ahmad. Ataf wa ghairuhu wa ghairu Ahmad, dan selain daripada Ahmad, maf'ulun bih bagi rawa haditha. Akan hadis ni. Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahlu mubtada, al-Qur'ani mudhafu ilaih. Hum kita boleh i'rab mubtada tsanin, ahlu khabar bagi mubtada tsanin, jumlah tu khabar bagi ahlu. Allahi mudhafu ilaih wa khassatuhu atah kepada ahlu hu mudhafu ilaih. Gitu. Ahlul Qur'ani, bermula ahli Quran itu. Bermula ahli Quran itu, hum ialah ahlullahi, ialah ahli Allah Ta'ala. Wa khassatuhu, dan orang-orang yang istimewanya, orang-orang istimewa Allah Ta'ala. Okay. Jadi Ahlul Quran, dia kata isnadun sahihun. Ini sanad hadis yang sahih. Rijaluhu siqah lah. Rijal dia, ataupun dia panggil perawi-perawi dia tu, siqah, dapat dipercayai. Hadis dia ni. Riwayat ni pun, hadis ni riwayat banyak lah. Daripada riwayat An-Nasa'i ada, riwayat Abu Daud At-Tayalisi ada. Kemudian kata Imam Al-Munawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bagi dia, menurut dia, Ahlul Quran ni ialah orang yang hafal Quran dan orang yang beramal dengan Quran tu. Orang yang hafal Quran dan orang yang beramal dengan Quran tersebut. Tu Ahlul Quran. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bahkan dikatakan hum awliyaullah al-mukhtassuna bihi. Bahkan mereka itulah, iaitu orang yang hafal Quran dan beramal dengan Quran ni, ialah wali Allah Ta'ala. Itulah yang disebutkan sebagai Ahlullah, sehingga dinamakan Ahlullah kerana untuk ta'zim, kerana untuk membesarkan, menghormati kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai julasa'uhul muqarrabuna. Payah juga nak terjemah tu, julasa'uhu tu. Julasa'uhu al-muqarrabuna, iaitu orang-orang yang duduk mendekati kepada Allah Ta'ala. Al-muqarribun. Al-muqarrabun. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melakukan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi ghalibil ahwali, fi ghalibi jar majrur, al-ahwali mudhaf ilaih. Pada kebanyakan keadaan-keadaannya. Fi ghalibil ahwal. Pada kebanyakan perbuatan-perbuatannya. Pada semua keadaan-keadaannya. Noktah. Habis. Wal qira'atu bil mushafi ibadatun. Waw istinaf, al qira'atu mubtada, bil mushafi jar majrur, ibadatul khabar. Bermula qira'ah. Qira'ah apa ni? Qira'atul Quran. Qira'atul Quran sini. Qira'atul Quran. Tu dia tulis kat bawah sekali tu, julasa'uhu. Apa maksud julasa'uhu? Tu ibaratun an qurbi manzilatihim min rahmatillah wa karamatillahi ta'ala. Iaitu ibarat, ungkapan berkenaan dengan qurbi manzilatihim, dekatnya kedudukan mereka, min rahmatihi, daripada rahmat Allah, wa karamatihi, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipanggil julasa'uh. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Membaca Quran dengan mushaf itu ibadah. Ibadah dengan apa? Membaca, dia ada kaitan dengan mulut, kaitan dengan telinga bila kita membaca, dan kaitan dengan mata bila kita tengok mushaf. Jadi 3 in 1. Tu pun tak kira lagi sentuh. Kalau sentuh, tangan lagi. Wal jahru, mana?
Wa fi hadithin marfu'in, dan pada hadis yang marfu' min Ibni Mas'udin, daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa fi hadithin jar majrur, marfu'in sifat, min Ibni jar majrur, Mas'udin mudhafu ilaih. Hadis yang marfu' ini ittasala sanaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia kata adimun nadhara fil mushafi. Adimun nadhara fil mushafi, hendak senantiasalah akan melihat. Rutinkan, senantiasakan, biasakan oleh kalian, maf'ulun bih an-nadhara, akan melihat fil mushafi, pada mushaf. Bukan suruh melihat mushaf saja, makna melihat mushaf tu ibadat dah. Belum baca lagi, ibadat dah. Belum baca sudah jadi ibadat, apatah lagi baca, bertambah-tambahlah ibadat. Wal jahru afdalu minal israri, dan membaca kuat ia bermula al-jahar, bermula jahar. Waw istinaf, al-jahru mubtada. Bermula jahar, bermula baca kuat itu khabar. Afdalu, terlebih afdal, minal israri, daripada baca slow. Minal israri jar majrur. Mana yang afdal tu? Nisbah sudut, haitsu la yukhafur riya'u. Yukhafur riya'u, sekira-kira tidak ditakuti akan naik fa'il riya, tidak ditakuti akan riya. Baca jahar tu lebih afdal bila tak takut riya lah. Bila takut riya, maka israr ataupun baca slow lebih afdal berbanding baca jahar. Teringat ilah sembahyang tarawih. Dalam kitab Hasyiah Jamal ala Fathil Wahhab, dia kata sunat untuk berjemaah tarawih. Itu pandangan mu'tamad. Tapi qila kata sunat sembahyang di rumah kerana takut riya. Kerana boleh terjadi riya. Dia punya ilah dia hebat kau tu. Tapi tu bukan pandangan mu'tamad lah tu. Pandangan mu'tamad sunat berjemaah di masjid untuk tarawih. Wa illa, dan jika tidak, fal israru afdalu. Wa illa ay wa illam yakhaf ar-riya. Kejap. Bukan. Wa illa ay wa illam lam yakhaf ar-riya. Gitu. Dan jika tidak takut akan riya, dengan makna takut akan riya. Wa illa ay bi ayyu khafur riya, bi ayyu khafar riya'u, dengan sekira-kira bahawa ditakutkan akan riya, maka fal israru, maka bermula baca slow tu khabar afdalu, terlebih afdal, ay afdalu minal jahri, afdal daripada jahar. Dia hazahlah minal jahri itu kerana maklum lidilalatil awal, dia tunjuk dah pertama tadi afdalu minal isra, terbalik sajalah, akas. Wa alaihi yuhmalu hadithul tirmidhi. Kalau nak bagilah. Wa alaihi yuhmalu hadithul tirmidhi. Wa alaihi wa ala al-madhkur min haythu la yukhafu ar-riya' tu. Itu wa alaihi ay wa ala al-madhkur min haythu la yukhafu ar-riya'. Dan atas yang tersebut daripada sekira-kira tidak ditakuti akan riya' tu, yuhmalu hadithuna fa'il, ditanggungkan akan hadith at-Tirmidzi jar majrur mudhafu ilaih, hadith Imam Tirmidzi yang katanya begini, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati. Bermula orang yang baca kuat dengan Quran itu, bil Qur'ani jar majrur, al-jahiru mubtada, kal jahiri ta'alluq satu mahzuf khabar bagi al-jahir, kal jahiri jar majrur, bis sadaqati jar majrur. Seperti orang yang terang-terangan dengan sedekah. Orang yang terang-terangan ataupun orang yang baca Quran dengan kuat itu seperti orang yang terang-terangan bersedekah. Tapi dengan syarat tak takut riya lah. Jadi tak ada masalah untuk menzahirkan sedekah tu. Asalkan tidak takut riya. Kalau takut riya, kalau riya ke, jadi sia-sia amalan tu. Wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqati. Dan bermula mubtada, orang yang baca slow dengan Quran itu khabar sabitun, sabit ia kal musirri bis sadaqati, seperti orang yang menyembunyikan dengan sedekahnya. Menyembunyi sedekah makna orang tak tahu dia sedekah. Sebab apa dia buat dengan sir? Dia buat dengan sembunyi sebab takut riya. Maka baginya ketika itu afdalnya sir lah. Baca Quran pun sir lah. Gitu.
Baca Quran sir, mana dia seorang dengar, orang lain tak dengar. Jahar, orang lain dengar. Wa hafil. Sekejap. Mana tadi? Jadi dia kata, wal qira'atu bil mushaf. Tadi kan? Wal qira'atu bil mushaf ibadatun. Tengok pada ta'liq sebelah tu. Di ta'liq bawah panjang tu. Dia kata apa? Ai bin nadhari fihi. Dengan qira'ah bil mushaf ni maksudnya bin nadhari fihi. Dengan melihat pada mushaf. La an zahri qalbin. Bukannya daripada zahri qalbin. Zahri qalbin ni makna hafalan hati lah. Hafalan dia. Bukan hafalan semata-mata. Bahkan qira'ah baca dengan mushaf. Baca dengan melihat mushaf. Bukan hafal saja. Bukan maknanya tak tengok Quran lah. Okay? Tanpa melihat Quran. Wa qala an-Nawawi fi Mukhtasar at-Tibyani, telah berkata oleh Imam Nawawi dalam Mukhtasar Tibyan fi adabi hamalatil Quran, pada adab hamalatil Quran, menanggung Quran. Al-qira'atu minal mushafi afdalu, bermula qiraat membaca minal mushaf, daripada mushaf itu afdalu minal qiraati, lebih afdal daripada membacanya ala zahril qalbi, daripada sudut hafalan hati. Li'annaha kana bahwasanya qiraah minal mushaf itu tajma'ul qira'ata wan nadhara, menghimpun ia qira'at dengan mushaf itu akan qira'at bacaan dan melihat fil mushafi, dalam mushaf. Melihat boleh, baca boleh, dapat dua-dua. Tapi kalau dia sekadar tutup Quran, tak tengok Quran, dia baca Quran juga, dia mendapat pahala nisbah sebut jelah, lihat mushaf tak ada lah. Wa huwa ibadatun, dan bermula dia an-nazar fil mushaf tu ibadatun, khabar, ialah ibadat. Qalahu ashabuna, telah berkatalah akan demikian itu oleh para ashab kita Asy-Syafi'iyah, kata Imam Nawawi. Wassalafu, dan ulama salaf. Walam ara fihi khilafan, dan tidak pernah melihat oleh aku akan khilaf pada masalah ini. Wala'allahum aradu bidzalika fi haqqi man yastawi khushu'ahu wa huduruhu, man yastawi khushu'uhu wa huduruhu fi halatayil qira'ati fil mushafi wa an dhahril qalbi. Wala'allahum, dan mudah-mudahan mereka itu para ulama, aradu, berkehendak oleh mereka itu para ulama, bidzalika, dengan demikian itu, demikian kata mengatakan bahawasanya lihat mushaf sambil baca Quran lebih afdal daripada tak lihat mushaf tu, fi haqqi, pada hak orang, haqqiman, pada hak orang, yastawi khusyu'uhu, yang tahap khusyuknya sama, wa huduruhu, dan hadir hatinya, fi halatayil qira'ati, pada ketika dua keadaan, iaitu membacanya fil mushaf wa an dhahril qalbi, dan membaca tanpa melihat mushaf. Jadi yang kata apa nama tu, suruh tengok dengan mushaf ni lebih afdal ni nisbah pada orang yang tahap khusyuk dia dengan hadir hatinya ketika baca Quran tanpa lihat mushaf, dengan baca Quran melihat mushaf sama. Tahap khusyuk, tahap pemerhatian dia dalam Quran tu sama. Barulah dia kata afdalnya tengok Quran. Tapi amma may yazidu khusyu'uhu wa tadabburuhu, adapun orang yang bertambah khusyuknya, khusyuk seorang, dan tadabbur seorang. Lepas tu wa yanjami'u in jama'a yanjami'u wa yanjami'u fikruhu, dan in jama'a maksudnya indhamma, maknanya tertumpunya oleh fikiran seorang tu bil qiraati, dengan membaca Quran tu, an zahril qalbi, berbanding dengan tidak melihat mushaf, fahiya, maka bermula dia. Mana tadi hilang? Fahiya, maka bermula dia al-qira'ah an zahril qalbi, maka membaca dengan tanpa melihat mushaf itu afdalu fi haqqihi, lebih afdal pada haknya. Jadi kata Syekh Musannif kita ta'liq bawah tu, dia kata orang yang makna kalau baca tanpa lihat mushaf lebih khusyuk, lebih dia mentadabburi ayat, lebih dia fokus fikiran dia terhadap bacaan yang dia baca, maka ketika itu bacaan dia tanpa lihat mushaf lebih afdal. Tapi kalau sama aja, tengok Quran ko, tak tengok Quran ko, tahap khusyuk sama, tahap tadabbur sama, tahap hudur hati, hadirnya hati ketika kita membaca Quran sama, maka lebih ketika itu baca lihat mushaf lebih afdal. Gitu. Lepas tu kata dia adibu tadi, adimu, hendak senantiasalah kalian. Intaha iqra al-haditha ila akhirih. Wa qala fi Fathil Bari, dan telah berkata oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathil Bari, isnaduhu sahihun, sanadnya itu sahih.
Wa qawluhu adimu ay wadhibu. Wadhaba yuwadhibu. Wadhibu. Hendak istiqamahlah oleh engkau. Hendak senantiasalah oleh engkau. Rutinkanlah oleh engkau. Al-jahiru bil Quran. Dia kata, qala Abu Isa. Telah berkata Abu Isa At-Tirmidhi. Huna hadithun hasanun gharibun. Di sini ialah hadith hasan yang gharib. Wa ma'na hadzal hadithi. Dan bermula makna hadith ini. Wa ma'na hadzal hadithi. Dan bermula makna hadith ini. Anna alladhi yusirru biqira'atil Qur'ani. Bahwasanya orang yang membaca slow biqiraatil Quran, orang yang sirkan biqiraatil Quran dengan bacaan Quran, afdalu, terlebih afdal minalladhi daripada orang yang yajharu, yang baca kuat, ya alladhi biqiraatil Quran, dengan membaca Quran. Lianna sadaqatas sirri, kerana bahawasanya sedekah orang yang sembunyi itu afdalu, terlebih afdal inda ahli ilmi, menurut ahli ilmu iaitu para ulama, min sadaqatil alaniyati, daripada sedekah secara terang-terangan. Intaha sunanut Tirmidhi. Imam Tirmidhi kata hadis yang ditunjuk tadi tu nak menunjukkan baca Quran secara sir lebih afdal. Okey. Sebab tu dia qaid sini, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dia qaid kata baca sir itu afdal. Kalau takut riya, kalau tak takut riya, jahar lebih afdal. Okay. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa hafiz, hafadha yuhafidhu, hafadha. Wahafidh, dan peliharalah oleh engkau ala qiraati Zahrawaini, atas membaca Zahrawaini. Apa Zahrawaini? Badal Al-Baqarati wa Ali Imrani. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Tu. Tu kat bawah tu Az-Zahrawaini ay An-Nirataini. Ay an-nirataini. Summiyata bihi, dipernamakan surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran dengan dia. Dengan Az-Zahrawaini tu. Likathrati nuril ahkami, kerana banyaknya nur hukum hakam asy-syar'iyyati, yang dibangsakan kepada syarak. Wa kathrati asma'illahi ta'ala fihima, dan banyak nama-nama Allah disebut dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Auli hidayatihima qari'ahuma, ataupun memberi hidayah oleh surah Baqarah dan surah Ali Imran. Ini bukan isnad hakiki, ni isnad majazi. Allah Ta'ala hakikatnya yang beri hidayah. Yang memberi hidayah lah, memberi petunjuk lah surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Qari'ahuma, akan orang yang membaca keduanya. Ataupun lamma yakunu lahu minan nuri bisababiha yaumal qiyamati. Ataupun lima yakunu, kerana barang yang adalah lahu baginya, bagi barang itu minan nur, daripada cahaya. Bisa babiha, dengan sebabnya, dengan sebab bisa babihima tu, dengan sebab keduanya, dengan sebab Al-Baqarah dan Ali Imran itu yaumal qiyamati, di hari kiamat mendapat nur. Wa Zahrawaini, dan bermula Zahrawaini itu tasniyatuz Zahra, ialah lafaz musanna daripada Zahra. Ta'nitsu Azhar, ta'nits iaitu Zahra itu ialah muannas daripada perkataan Azhar. Wahwa, dan bermula dia di Azhar, al-mudhi'u asyadidu bid-dawi. Al-mudhi'u asyadidu bid-dawi, iaitu cahaya yang bersangatan cerah, bid-dawi, dengan cahaya. Mana? Al-mudhi'u, yang bercahaya, yang cerah, asyadidu, yang bersangatan, bid-dawi, dengan cahaya. Patu nur. Al-mudhi'u asyadidu bid-dawi. Intaha Faidul Qadir. Habis, selesai. So, baca dua ni. Dan dua ni, ada mana tadi kita baca? Dua ni dapat membatalkan sihir. Dapat membatalkan sihir. Tapi nak baca payah. Bukan nak baca payah. Baca tu mudah. Itu lah. Baca kan tajwid betul. Makhraj betul. Tajwid betul. Baru kesan. Ni baca-baca. Awak tak jadi juga. Dia pun baca tak betul. Ngaji dok. Ngaji kitab laju. Ngaji Quran tak laju. Tak jadi. Ada master, ada PhD. Apa dia? Bidang usul peka, bidang usuluddin, bidang hadis. Baca Quran, selamat. Baca Quran, selamat. Sebab apa selamat? Sebab tak pernah belajar Quran. Dia ingat, boleh baca kitab ni, baca Quran. Kena betul depan guru lah. Makhraj huruf tu, sifat huruf lagu mana, baru baca tu, sedap.
Bukan baca tu sedap. Baca dengan keadaan bertajwid dengan makhraj huruf yang betul. Depan tok guru tu. Barulah kita baca dengan betul berdasarkan apa yang tok guru tu belajar dengan guru dia yang lain. Satu ketika dulu. Yang sambung sanad dia pada Nabi SAW. Tu betul. Wa man arada ay ya'simahu Allah min fitnatid dajjali. Dan barang siapa wa man arada barang siapa berkehendak ia barang siapa. Dhamir mustatir huwa kembali kepada man. Ay ya'simahu ta'wil masdar jadi maf'ulun bih arada. Bahawa menjaga akan ia akan man itu oleh fa'il Allah Taala, menjaga oleh Allah Taala min fitnati dajjali daripada fitnah dajjal, min fitnati jar majrur wa huwa mudhaf, ad-dajjali mudhaf ilaih, daripada fitnah dajjal falyahfaz 10 ayatin, maka hendak hafalah oleh seseorang lamul amri, 10 maf'ulun bih akan 10 ayatin, ayatin mudhaf ilaih, min awwali suratil kahfi daripada awal surah kahfi, min awwali jar majrur surati mudhaf ilaih, al-kahfi mudhaf ilaih, iaitu 10 ayat awal. 10 tu lah. Okey. Dalam bawah tu dia tulis wa man arada ilah ay jaa fi sahih Muslim, telah datanglah hadis itu dalam sahih Muslim, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi, siapa-siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah kahfi, usima minad dajjali, dijagakan, dipeliharakan dia kan man itu daripada dajjal. Gitu. Kemudian wa yahrumu nisyanul Qur'ani, dan haramlah oleh lupa akan Quran. Apa-apa lupa. Hukum dia adalah haram. Bila yang kata haram ni, idza lam yatayassar hifdhuhu thaniya marratin illa bitakrarin ka awwali marratin. Apabila lam yatayassar, tidak sama sekali mudah ia fa'il hifdhuhu, hifdhul Quran, tidak sama sekali mudahlah oleh hafal Quran, thaniya marratin, buat kali yang kedua, tidak mudah, illa melainkan bitakrarin, dengan ulang-ulang, ka awwali marratin, seperti kali pertama. Dia kena ulang semula. Jadi haram nisyanul Quran, haram melupai Quran apabila tidak mudah oleh hafal Quran itu kali yang kedua, melainkan kena ulang-ulang banyak baru dia ingat. Jadi dia kena ulang. Kena ulang sampai ingat. Ataupun dia kata kalau hafal tu hilang terus, dia kena ulang balik. Dia kena ulang balik hafal Quran tersebut. Dia hafal Quran kalau hilang nisyan ni, tak ingat terus ni, dia macam orang yang kena sembahyang tapi tak sembahyang. Dia wajib qada. Walaupun 20 tahun tak sembahyang, wajib qada 20 tahun. Selama mana masa free dia ada, dia wajib qada ketika itu. Tak boleh duduk saja. Begitu juga orang hafal Quran, dia nisyan, dia lupa terus. Dia terlupa, maka dia kena hafal semula pada waktu yang dia kosong. Yang waktu selain daripada waktu tidak dapat tidur. Apa tidak dapat tidur? Selain daripada waktu yang dia perlu bekerja, dia perlu makan, dia perlu tidur. Lain pada waktu tu, kena sibukkan dengan hafal Quran balik. Tu dekat taklid bawah tu dia sebut, kat buka surat sebelah lah. Bukan bawah dah, kat buka surat sebelah. Nisyanul Quran, lupa Quran. Apa maksud nisyan yang haram ni? Kata dia, al-muradu bin nisyanil muharrami, dan bermula perkara yang dikehendaki. Murad dengan lupa yang diharamkan ni, ayyakuna, bahawa adalah ia lupa tu, bihaithu la yumkinuhu mu'awadatu hifdhihi al-awwali, illa ba'da mazidi kulfatin wa ta'bin, lidhihabihi an hafidhatihi bil kulliyati. Lupa yang diharamkan ni, bahawa adalah ia lupa tu, bihaithu dengan sekira-kira. La yumkinuhu, tidak memungkinkan akan seseorang, mu'awadatu hifdhihi, mengulang-ulang hafalannya, al-awwali, yang pertama dulu dia hafal, illa melainkan ba'da mazidi kulfatin, selepas daripada susah payah yang amat. Mazid ni asalnya tambah, kulfatin ni keberatan, wa ta'bin keletihan, mana dia kena bersungguh-sungguh sampai letih, sampai ada keberatan lain pula, ada taklif lain pula atas dia untuk dia ulang semula Quran sebab dia lupa. Mana dia kena ulang balik. Itu kulfah, tu ta'ab, ada letih. Macam dia hafal kali pertama. Hafal kali pertama letih. Ada seolah-olah bebanan. Kali kedua ni kalau dia lupa macam tu, dia lupa terus kosong, maka dia kena hafal pula macam hak dulu.
Wa ta'bin li dhihabihi, kerana hilangnya seorang itu an hafizatihi, daripada hafalannya, daripada ingatannya, bil kulliyati, secara menyeluruh. Hilang terus. Bila orang kata, tak ingat kepala ayat kan? Kita kata wabasyiri, tak ingat juga. Tak ingat juga tu kira lupa yang diharamkan. Sehingga kan perlu kepada pengulangan semula hafal macam yang pertama. Kena penat, kena teruk, buat teruk sikit lah. Orang kepala ayat, apa nama tu? Buat kepala ayat pun tak ingat juga. Maka hak tu lupa yang diharamkan. Tetapi wa amman nisyanu alladhi yumkinu ma'ahu dzikru. Tadhakkuru. Dan adapun nisyan, lupa yang mana yumkinu ma'ahu, yang mungkinlah bersama lupa tadi, at-tadhakkuru, teringat. Bimujarradis sama'i, dengan semata-mata mendengar. Jadi dia lupa. Ni ayat apa lepas ni? Lepas tu orang pun buh kepala ayat. Wabasyiri. Dia boleh sambung dulu. Wabasyiril ladhina amanu. Tu tak dikira lupa yang diharamkan. Tu tak kira lupa yang diharamkan lah yang nak sebut ni. Au i'malil fikri, ataupun i'malil fikri. Dia dalam kepala otak dia, dalam fikiran dia duduk proses. Dia duduk mikir lah, mikir-mikir. Ni ayat dia. Maka fahadha sahwun. Maka ini bukan nisyan, sahwun. Lupa juga nak terjemah orang Melayu pun. Lupa dia lupa, bukan lupa semua lah. Mana dia tak ingat sikit-sikit lah. Tak ingat sikit-sikit lah tu. Tu la nisyan fil haqiqati. Tu bukannya lupa pada hakikat. Fala yakunu muharraman. Tu tidak haram. Lupa yang sahwu gitu tidak haram. Intaha al-fatawa al-fiqhiyah al-kubra li Ibn Hajarin al-Haytami. Jadi kalau yang haram tu ialah kalau buh kepala ayat kau, dia mikir tak mari terus. Buh kepala ayat pun tak mari juga. Tu lupa. Lupa yang diharamkan. Tapi kalau buh kepala ayat, dia ingat dah. Dia mikir sikit, ingat balik. Tu tak apalah. Tu sahwun. Nak kata macam mana? Tak boleh. Tak mantap lagi lah dia punya hafalan. Tapi tu lah. Boleh lah. Tak ada masalah tu. Waja'a fi matalibin ula. Waja'a fi matalibi ulin nuha. Telah datang dalam kitab Matalib ulin nuha tu. Furu'ul fiqhil hambali. Oleh furu' fiqh mazhab Hanbali. Qala, dia kata dalam kitab tu, qala Abu Yusuf Ya'qub. Telah berkata Abu Yusuf Ya'qub, sahibul Imam Abi Hanifah. Iaitu mazhab lah, orang panggil ashab mazhab Hanafi. Sahibul Imam Abi Hanifah fi makna hadithi nisyan al-Quran. Pada hadis yang berkaitan dengan lupa Quran tu. Dia kata apa lupa Quran? Al-muradu bin nisyan. Bermula yang dikehendaki dengan lupa tu, alla yumkinuhul qira'atu fil mushafi. Bahawa tidak memungkinkan seseorang membaca pada mushaf. Gitu. Tidak memungkinkan seseorang baca dengan mushaf. Mana sini, kalau baca dengan mushaf, tak panggil lupa lah. Dia terjemah, dia tafsir nisyan tu dengan mana tidak memungkinkan seseorang baca pada mushaf. Wahwa, dan bermula dia perkataan inilah min ahsani ma qila fi dhalika, ialah sebaik-baik pendapat, sebaik-baik barang yang dikatakan pada demikian itu, demikian hadis. Yang ini sebaik-baik pendapat lah menurut ashab al-Hanafiyah ni. Wa naqala Ibnu Rushdin al-Maliki, telah menukilkan oleh Ibnu Rushd al-Maliki al-ijma'a, telah nukil akan ijma' ala anna man nasiyal qur'ana, atas bahawasanya orang yang melupakan al-Quran tu listighalihi, dengan sebab sibuknya bi ilmin wajibin, dengan ilmu yang wajib, au mandubin, ataupun ilmu sunat. Ilmu wajib, ilmu fardu ain. Ilmu mandub, ilmu sunat, ilmu yang fardu kifayah, yang mana kalau kita saja yang belajar jadi fardu ain juga. Maka fahuwa ghairu ma'thum, maka orang ni tidak berdosa. Tak berdosa. Kalau lupa Quran sebab dia sibuk dengan ilmu, sama ada ilmu wajib ataupun ilmu sunat, tak ada dah nak murajaah contohnya, maka dia tidak berdosa. Ghairu ma'thum, kata Ibnu Rushd al-Maliki, ijma' gitu. Mana dia sedang bersibuk-sibuk dengan akhirat, itu ilmu. Kalau bersibuk dengan dunia sehingga lupa Quran, tak jadilah main game tu, tak jadi tu. Tu wasabi'u wal 'ishruna ta'allumul ilmi wa ta'limuhu, dan bermula yang ke-27-nya belajar ilmu dan mengajar ilmu, salah satu daripada kesempurnaan iman. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.